Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua adik-adik bakal mahasiswa-mahasiswi, insya-Allah pada tahun ni. Dengan Kak Ijlah akan sharing tentang pengalaman berada di alam pengajian tinggi dan beberapa tips untuk adik-adik untuk digunakan sepanjang menempuh alam APT. Untuk Kak Ijlah sendiri, alhamdulillah Allah rezekikan dan Allah izin Kak Ijlah untuk sambung belajar sampai tahap PhD. Dan sepanjang pengajian Kak Ijlah ni, Kak Ijlah telah melalui 3 tempat yang berbeza. Dan untuk setiap tempat ni, dia tidak mempunyai suasana yang sama dan dia mempunyai cabaran dan kelebihan yang berbeza. Pertama sekali, tempat yang Kak Ijlah lalui setelah SPM adalah di matrikulasi. Di matrikulasi ni, suasana dia macam lebih kurang sekolah. Sebab matrikulasi ni dia dikategorikan sebagai half school and half university. Apa maksudnya kat sini? Maksud dia, suasana dia tu lebih kurang macam belajar semasa di sekolah. Maknanya dia mempunyai jadual masa belajar yang fix, yang tetap, iaitu pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang. Dan masa belajar tu adalah 5 hari seminggu. Sama macam di sekolah lah. Dan bagi Kak Ijlah untuk di matrik ni, dia ada lecturers yang membantu dan membimbing tu macam lebih kurang masa di sekolah. Maknanya dia akan ajar kita sampai kita faham. Dan kalau kita tak faham, kita mudah untuk pergi bertanya. Untuk di matrik juga, sebenarnya bagi Kak Ijlah, pengalaman yang Kak Ijlah rasa yang mendidik Kak Ijlah di matrik ni adalah untuk menjadi seorang yang lebih disiplin. Sebab apa Kak Ijlah kata disiplin? Macam Kak Ijlah cakap tadi, dia ada masa yang fix. Jadi bila dia ada masa yang fix dan sebenarnya tempoh masa belajar di matrik ni sangat singkat, iaitu dia ada 2 sesi pembelajaran, sama ada 1 tahun ataupun 2 tahun. Dan untuk Kak Ijlah, sesi pembelajaran Kak Ijlah adalah 1 tahun. Jadi bayangkan dalam masa 1 tahun, dia ada 2 semester. Setiap semester tu ada 4 bulan. Dan bayangkan dalam 4 bulan tu, dia akan cover ataupun kita akan belajar 12 hingga ke 13 topik untuk satu-satu subjek. Jadi dia memerlukan disiplin yang tinggi untuk kita belajar di sana. Maknanya kita takkan mudah-mudah untuk mensisihkan waktu belajar di sana. Kita akan menjadi seorang yang lebih teratur, lebih berstrategi, kan? Sebab masa yang ada tu singkat, tapi nak cover banyak topik. Dan bagi Kak Ijlah, untuk siapa-siapa yang berhajat nak masuk ke matrik, Kak Ijlah galakkan, sebab dia adalah satu program untuk memendekkan masa adik-adik untuk sambung belajar ke peringkat degree. Dekat matrik juga sebenarnya dia bagus untuk adik-adik hidupkan suasana amar ma'ruf nahi munkar. Sebab adik-adik tak banyak senior dan tak banyak junior. Jadi libatkan diri dengan persatuan mungkin pusat Islam, dan gunakan platform tu untuk tingkatkan skill. Selain tingkatkan skill tu, boleh ajak kawan-kawan juga. Untuk yang kedua, iaitu peringkat di universiti. Bagi Kak Ijlah, peringkat universiti ni dia dah lain sikit lah. Dia dah macam lenggang sikit, masa pun banyak waktu yang terluang, kan? Sebab bila dah masuk peringkat universiti, adik-adik sendiri yang akan susun jadual waktu kelas. Mungkin dalam sehari tu hanya ada 1 kelas je, ataupun mungkin dalam seminggu tu ada 4 hari je yang ada kelas. Jadi dia ada cabaran yang berbeza, iaitu bagaimana adik-adik mengurus waktu pula. Sebab bila kita ada masa yang terluang ni, selalunya kita tidak menggunakan dengan sebaiknya. Jadi waktu tu lah cabarannya, bagaimana adik-adik menyusun kehidupan adik-adik di peringkat universiti dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Jadi waktu ni lah adik-adik kalau boleh libatkan diri dengan persatuan. Tapi bila kalau boleh tu, carilah persatuan yang boleh tingkatkan soft skills kita. Mungkin sebelum ni mungkin adik-adik tak ada ilmu tentang satu-satu soft skill. Waktu ni lah untuk
masuk ke dalam aktiviti berpersatuan ni untuk tingkatkan soft skill. Macam Kak Ijlah sendiri, Kak Ijlah daripada tak ada ilmu tentang setiausaha, dan alhamdulillah masa dekat peringkat universiti tu Kak Ijlah volunteerkan diri untuk menjadi setiausaha program, dan daripada situ kita belajar bagaimana menjadi seorang setiausaha, dan ilmu tu alhamdulillah masih digunakan sampailah sekarang. Okay, bila adik-adik dah terlibat dengan aktiviti berpersatuan ni, jangan pula sampai adik-adik mengabaikan pelajaran adik-adik. Jadi kena tahu pula yang mana satu keutamaan adik-adik. Sebab apa? Bila adik-adik ni dah digelar sebagai pelajar, maka tugas utama adik-adik di universiti adalah menjadi seorang pelajar. Jangan sampai bila kita berpersatuan ni sanggup kita tinggalkan kelas. Itu bukan cara berpersatuan yang betul. Sebab apa? Kita masuk ke universiti ni untuk menimba ilmu. Jadi bila kita masuk ke satu-satu persatuan tu, biarlah kita masuk tu untuk kita tingkatkan soft skill, bukannya sampai mengabaikan pelajaran kita. Okay, yang kedua, carilah sahabat yang baik. Yang bila dah masuk di sana, adik-adik ni dah tak ada siapa yang akan pantau, tak ada siapa pun yang akan tegur bila kita buat salah. Jadi dengan adanya sahabat yang baik ni, sahabat ni lah yang akan bantu kita supaya kita tak lalai, kita tak leka dengan kehidupan dekat universiti. Dan kalau boleh, bagi adik-adik yang biasa ikut usrah, teruskan. Usrah atau halaqah ni adalah salah satu nadi untuk adik-adik mengharungi hari-hari sepanjang di universiti. Kita tak naklah hanya kita punya akademik akal saja yang tingkat, tapi ruh kita tak tertingkat kan. Rugilah hanya menjadi hamba akademik kan. Kita nak cemerlang dua-dua, kita nak cemerlang dunia dan akhirat. Sebab tu kita nak jadi alim mujahid. So jangan tinggal, kalau boleh jangan tinggal kat usrah, rasailah kepentingan dia. Yang tu lah kot sedikit tentang pengalaman belajar di universiti dan apa-apa tips yang Kak Ijlah boleh kongsikan. Untuk nasihat Kak Ijlah lah, nasihat Kak Ijlah untuk adik-adik, pertama sekali, bila masuk ke mana-mana universiti atau mana-mana peringkat pengajian, ada satu perkara yang adik-adik kena buat setiap SEM kalau boleh, bukan setakat setiap SEM, setiap hari, iaitu niatkan kerana Allah, niatkan sebagai satu ibadah. Sebab belajar ni, bila kita ada niat yang betul, maka kita akan ada tindakan yang betul. Adakah dengan bila kita niatkan sebagai satu ibadah, kita akan buat satu benda tu sia-sia? Tidak kan? Kita akan buat sungguh-sungguh. Sebab tu kita kena ada niat yang betul. Yang kedua, untuk adik-adik, kena mulakan sekarang adalah berdoa. Doa dekat Allah sungguh-sungguh dengan penuh yakin Allah tu Maha mendengar dan Maha memakbulkan. Doa dekat Allah, minta tempat yang terbaik untuk iman, yang terbaik untuk diri, yang terbaik untuk belajar, yang terbaik untuk dakwah dan tarbiyah. Sebenarnya Kak Ijlah tak galakkan adik-adik untuk berdoa minta tempat yang spesifik, sebab takut-takut bila Allah tak bagi tempat tu, adik-adik akan kecewa. Jadi mintalah dekat Allah tempat yang terbaik untuk kita, tempat yang terbaik untuk iman. Sebab bila kita doa tu, bila Allah bagi, insya-Allah kita takkan rasa kecewa dengan setiap apa yang Allah bagi. Yang tu je kot daripada Kak Ijlah. Mohon maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.